Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak inform pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, malam ni malam collaboration, tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan hari ni kita berkolaborasi dengan satu channel yang channel ni adalah personal favourite aku lah, sebab cara brother ni bercerita pun memang seronok nak dengar, suara dia pun sedap nak dengar, dan dia berada dalam talian sekarang. Kalau korang pandai teka, jom kita bercakap dengan dia. Hello bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Fiz. Apa khabar? Khabar baik Fiz. Okay guys, ini adalah Syarul Chapters. Okay, kepada siapa yang masih belum subscribe tu Syarul Chapters, aku dah tinggalkan link dekat bawah. Korang klik je nama dia, sebab aku dah tag nama dia dekat description. Korang klik nama dia, terus gerak pergi subscribe channel dia. Bagi aku, channel dia ni memang lain sikit daripada channel-channel yang kita ada, channel-channel seram yang kita ada. Dan aku rasa channel dia orang kata berbaloi lah untuk korang subscribe. Dan cerita-cerita dia memang bagi aku agak seram juga guys. So Syarul, malam ni malam collaboration, macam kau tahu, selalunya kalau aku call orang, kita berkongsi tentang kisah seram, kan? Ya, betul. So hari ni berapa banyak kisah seram yang kau nak kongsi dengan The Segment, dengan penonton-penonton The Segment, mahu pun kau punya subscriber yang tengah menonton sekarang ni? Ya, saya akan kongsikan dalam 4, 3, 4, 5 macam tu lah rasanya. Dia belanja gila-gila lah malam ni kan. 3, 4, 5 cerita dia nak bagi Aku harap kan, sempat lah. Cerita ni cerita ni tak ada dekat channel-channel lain tau. Channel saya sendiri pun tak ada. Itu yang kita nak dengar tu kan. Syarul Chapters buat eksklusif punya cerita untuk The Segment, untuk korang, untuk penonton-penonton The Segment, untuk penonton-penonton Syarul Chapter juga. Ini adalah konten eksklusif untuk korang. Okay bro, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita bro yang pertama. Cerita pertama ni bermula, rasanya baru pindah duduk rumah ni lah rasanya. Masa tu anak kecil lagi. Okay. Anak 2 orang lah. Masa tu dah abangnya 3 tahun, adiknya setahun, tidur buayan lah. So mak dia siang kerja. Saya biasalah bang, kerja malam kan. Siang tu saya jagalah anak-anak kan. Ada satu hari tu, masa bagi adik tidur, lepas bagi adik tidur, saya buat susu untuk abang. Nak tidur samalah. Buatlah susu untuk abang. Lepas tu saya tepuk-tepuk, unjuk-unjuk adik bagi tidur dulu. Lepas tu tidurkan dengan abang pula. Tak ada dah jauh mana kan. Untuk buayan dia dalam 2 meter lah daripada saya. Saya tidur. Lepas adik dah tidur, kita orang tidur. Lepas tu saya dengar si adik ni menangis. Saya tengok dulu, saya bangun, saya tengok je lah. Tengok tak ada benda kan. Lepas tu dia diam balik. Okey, saya bagi balik. Abang tidur lagi. Lepas tu kali kedua bangun, adik merengek tau. Saya bangun je bang. Abang tu saya nampak apa? Benda hitam dengan kacau anak saya tu, nombor 2. Aduh, benda hitam. Yai. Saya bangun, saya kejar dia tau. Yelah, saya jadi marah. Saya kejar dia lari masuk dapur. Saya cakap apa tau?
Aku tengah tidur kau kacau anak aku kan. Aku tengah tidur kau berani lah kau buat. Mai sini kau datang kat aku. Oi, tapi benda itu tak ada dah datang kan. Woi, macam kau ni Syul, berani Syul. Kita penat. Bang, baru bangun tidur, mungkin keberanian tu datang daripada bangun tidur. Ya tu kan, kita penat. selalu orang malam nak kerja. Itu kisah pertama masa kat rumah ni. Lepas tu anak saya nombor 3 nombor 2 tu, nombor 1. Abang ni dia boleh nampak sikit masa kecil. Masa saya tengah kat dapur, tengah cuci pinggan, lepas bagi diorang makan tu, diorang main dekat bilik utama depan. Lepas tu abang lari kat saya. Anak saya nampak kepala dalam bilik tu terbang. Dia kata ada papa, ada kepala terbang dalam bilik. Dia berlari, muka pucat bang. Adik dia tak tahu apa-apa pun lagi. Okay, itulah. Lepas tu saya pergilah nak tengok kan. Tak ada apa pun. Cakap abang tak ada apa. Lepas tu dua badik tu duduk dekat dapur teman saya. Itu je cerita untuk rumah ni. Tapi masa yang kau nampak tu masa yang anak kau nampak kepala terbang dalam bilik agak-agak kau tahu tak kepala siapa yang terbang sebenarnya? Anak saya cakap rambut panjang tapi tak nampak apa. Dia nampak macam kepala je. Ui mak, terbang dalam bilik saya tu. Yelah rumah baru pindah kan. Masa tu kau tengah rumah baru pindah. Basically kau sekarang tengah tinggal dekat rumah yang kau pindah tu lah. Sama lah. Dah tak ada apa dah. Bila kita dah ada orang kan, dah semayang semua, baca. Setiap bilik saya akan semayang. Mungkin dia dah tak ada dah. Tapi masa kau baru pindah tu, kira rumah tu memang rumah kosong agak lama lah. Rumah tu kosong lama dah. 2-3 tahun kosong rumah ni. Member semua lipat kat situ lah tu. Ya betul. Yalah tu kan. Dia tengok tak ada orang kan. Tapi yang anak kau yang pertama yang nampak lembaga hitam tu, yang kau pergi kejar dia sampai ke dapur tu, berani geng kau kan. Tapi itulah macam kau cakap kan, baru bangun tidur kan. Kita nak kerja malam kan. Penat. Tu geram tu. Kejar dia berlari masuk dapur. Kalau aku pun tak tahu sama ada aku berani kejar ke tak. Tapi itulah orang kata kan, kalau kita baru bangun tidur, dia punya berani tu dia macam sikit ya, sebab campur perasaan bengang, campur perasaan marah dia semua kan. Confirm kau kejar apa kan. Betul. Tapi yang kepala terbang tu kau nampak ataupun anak kau je yang nampak? Tak, anak saya nampak. Anak saya ni boleh nampak sikit masa kecil. Pernah sekali lah. Pernah sekali saya buat pergi gym pakcik dia dekat Bandar Tun Razak. Tandas dekat atas. So pagi tu saya selalu main gym pagi. Naiklah atas, pergi tandas bawa dia lah. Bawa abang lah. Saya dengan berdua lah. Pergi tandas. Saya macam biasa lepas gym mandi-mandi dulu kat atas. Masa saya tengah dekat cermin tu, anak saya main dekat luar tandas, dekat tempat yang keringkan tangan tu. Lepas tu dia berlari juga kat saya. Dia cakap ada perempuan baju putih dekat tempat dia main tu. Dia berlari dengan muka pucat dia. Saya pun tanya abang, mana abang? Biar papa tengok. Saya pergi tengok, tak ada lah. Mungkin dia lah, mata dia nampak kan. Masa tu pun dia umur 3 tahun juga. Dia ikut saya tu kat gym. Tandas kat atas tu pun menyeramkan bang. Tandas tu memang menyeramkan. Sebab tak ramai orang guna. Tandas tingkat 7 ke tingkat 8. Tingkat 8 tandas. Tandas tu memang menyeramkan. Tapi aku rasa kan, kita punya penonton-penonton di segmen kan, aku rasa korang mesti macam tengah pelik kan. Kenapa brother ni, Abang Syarul kita ni macam berani sangat. Okay? Aku tahu dia kerja apa sebenarnya, tapi aku nak Abang Syarul ceritakan sendiri apa pekerjaan sebenarnya sampaikan dia berani untuk kejar makhluk. Dia berani untuk berdepan dengan benda-benda ni. Abang kau boleh cerita sikit tak, kau sebenarnya apa pekerjaan kau full time ni sebenarnya? Full time saya kerja security guard malam. Memang banyak nak cerita. Okay, so basically abang jadi security guard dekat sekolah kebangsaan ke sekolah apa bang? Sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan. Kebangsaan Tamai. Sekolah bukan kira sekolah ke jenis kebangsaan lah, SRJK ya Ya, betul. Nampak tu, sekolah rendah jenis kebangsaan. Kebangsaan apa aku tak tahulah kan. Tapi kau bayangkan lah kan, kerja sekolah security guard malam-malam macam-macam cerita abang kan kalau malam kan. Betul juga. Baru ni pun ada kena kacau kat pukul dalam 2-3 hari lepas. Kau kena kacau je 3 hari lepas ada juga. Pukul 4 lebih pagi. Mula dengar lah
pasal apa berdengar dekat handphone lah. Pukul 4 lebih tu dia dah bangun lah, tengok handphone jap semua kan. Masa nak pergi tandas tu, masa nak pergi tandas, dengar perempuan nangis belakang tandas. Aduh mak. Dengar perempuan nangis. Benda ni memang selalu jadi. Dekat Santai Cip pun saya ada cerita gak. Tapi yang ni pun jadi baru 2 hari lepas saja. Minggu ni juga jadi. Pukul 4 pagi macam tu pergi tandas. Sebab saya ingatkan saya pasang cerita ke apa. Memang tadi pasang cerita, tapi cerita tu dah habis. Saya patah balik tengok, dah habis. Saya pergi dengar balik, ada lagi bunyi. Saya buat tak tahu, kencing buat tak reti. Tapi dia tak kacau lah. Dia tak Kau buat tak reti. Kau buat tak reti lah. Kau kencing lah masa tu. Buat tak reti je. Dengar dia nangis buat tak reti lah. Hantar kau lah. Oi, kalau aku kena dekat tu aku dah cabut lagi kan, aku rasa kan. Serius bang, dengar bunyi perempuan nangis. Tapi kalau masa kau dengar bunyi dia nangis semua kan, kau tak ada rasa macam nak pergi mencari ke, nak pergi cuba untuk tengok siapa yang menangis ke apa? Tak ada. Tak ada sebab dah tahu benda tu rasanya. Sebab dia betul-betul kat belakang tandas tu, mana siapa boleh masuk, mana boleh orang duduk situ. Tapi buat tak reti lah, tak tengok. Tapi kadang-kadang kalau ada penasaran tu, rasa nak tahu tu, saya dia pergi juga tengok. Tu je lah hari tu. Ya Allah, boleh tahan kau ni, berani kan kau. Gila, lain macam. Okay bro, jom kita teruskan dengan cerita kedua. Okay, cerita kedua ke ketiga? Banyak ada cerita. Okay, ini cerita mak saya lah Ini cerita mak saya. Saya dapat daripada mak saya. Cerita ni masa mak ayah saya baru pindah dekat Sungai Besi Mines. Sekarang dah jadi The Mines Wonderland tu. Okay. Kan, pada pertengahan, ayah saya cakap tadi, dia pada pertengahan 1982 dia pindah sana. Masa tu mak saya mengandungkan saya lah. Masa dia pindah, saya pun lahir tahun 82. Alright. Mula-mula masuk tu, terlahir tu 82. Mula-mula masuk tu tak ada apa-apa lah jadi kan. Mula-mula masuk tak ada apa jadi. Masa saya umur 4-5 tahun rasanya benda ni start jadi. Masa tu mak saya mengandungkan adik saya yang nombor 4. Okay. Nombor 4. Ayah saya ni suka mancing. Tak jauh pun tempat dia mancing tu. Dia ikut belakang rumah je. Tapi dekat belakang rumah tu ada bukit. Kena lalu bukit-bukit pasir lah. Sebab diorang melombong biji timah masa tu. Dia main tu. Masa pancing tu dekat sana dah sampai tu, ayah saya ada patahkan 3 batang kayu. Dia ingat nak buat ampaian baju lah dekat belakang rumah. Dah lepas mancing tu, dia balik lah. Tapi tak ada apa-apa lah jadi masa tu. Sebelum ayah saya nak bersihkan belakang rumah tu, diorang memang nak buat ampaian kan, nak bersihkan belakang rumah tu. Malam Jumaat tu mak saya mimpi. Ada 3 orang perempuan rambut panjang, pakai kain batik. Seorang lagi bapak dia, pakai kemeja tangan panjang, kopiah putih dengan kain pelikat. Perempuan tu kata, "Nak, jangan kotorkan dekat belakang ni." Itu je yang dia pesan. Esoknya mak dengan ayah saya ni pergilah bersihkan belakang rumah saya tu. Rumah saya tu semak-semak rumah saya ni quarters rumah bawah masa tu. Bila dah bersihkan, ayah saya cacak lah 3 batang kayu yang dia ambil dekat lombong masa dia mancing tu. Dia nak buat ampaian kan. Malam tu tak jadi apa-apa. Tapi minggu depan, waktu maghrib, malam Jumaat, minggu depannya lagi, minggu lepas kan malam Jumaat, minggu depannya lagi malam Jumaat. Masa tu ayah saya nak mandi. Mak saya ada dekat rumah jiran sebelah. Anak jiran ni pula datang bulan. Dia nak basuh lah pad. So dia masuk dalam bilik air. Suasana maghrib tu caranya masa tu. Tiba-tiba ada peti menyambar. Lepas bunyi peti tu, rumah dekat kawasan tu semua blackout. Bila jiran sebelah rumah ni, saya ni pasang lilin, nak tengok anak dia lah. Anak dia terkejutkan dia macam ni. Abang tengok nanti dalam video kejutkan dia macam tu. Tapi perempuan tu
perempuan tu, anak dia tu pakai spender je. Dia pakai spender, baju tak pakai. Dia kepek je badan dia macam ni. Kepek je badan. Bila mak dia tengok dah lain macam, dia suruh mak saya ni, mak saya kebetulan ada dalam situ kan, dia sebelah rumah. Mak saya tolong bukakan gelang-gelang dia, takut yang dia pakai, takut apa-apa kejadian. Dan minta tolong jiran-jiran yang lain pakaikan baju dan angkat dia masuk ke dalam bilik dia. Mata dia terpejam je masa tu. Bila dah macam-macam ikhtiar dibuat tak jadi, dia orang panggil Pak Hassan. Pak Hassan ni dia jaga kantin quarters tu. Dia pandai lah ubat orang sikit. Masa Pak Hassan on the way tu, nak datang tu, yang si anak ni dah tahu dah. Dia cakap, Pak Hassan datang pakai baju pagoda, pakai kopiah dengan kain pelikat singkat, katanya. Bila Pak Hassan masuk dalam bilik tu, nak mulakan proses, Pak Hassan tanyalah, kamu dari mana? Mula-mula dia tak nak jawab. Bila dah banyak kali tanya, barulah dia menjawab. Pak Hassan tanya, kamu dari mana? Aku daripada bukit. Kenapa kau datang sini? Aku marah dengan orang yang baru pindah tu. Pak Hassan tanya, siapa namanya? Suaminya nama Puat, nama isteri dia Dah. Itu nama mak ayah saya lah. Lepas tu dia kata, kenapa kau marah dekat dia? Dia dah robohkan tempat permainan anak aku. Lepas tu dia marah lah, macam-macam. Dia marah macam-macam. Dia kata nak musnahkan anak-anak dia. Anak-anak ni mak ayah saya lah. Bila jiran-jiran tu pujuk, dia tetap, dia kata nak musnahkan adik saya yang mengandung, mak saya tengah mengandung tu. Okay. Kemudian ada seorang jiran yang datang sebelah rumah, belah kiri. Dia cakap minta maaf lah banyak-banyak, dia ni orang baru dekat sini. Bila dah minta maaf banyak kali tu, dia pun dah mula reda kejap. Dia kata dia diam je. Bila dah tengok lama sangat diam, Pak Hassan bagi salam, tapi dia tak jawab salam. Dia tak menjawab. Bila Pak Hassan ajar mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia cakap apa bang? Dia cakap apa tau? Kepala bawah kaki atas, kepala bawah kaki atas. Itu je dia cakap. Allahu Akbar. Setiap kali ngajar mengucap, dia kata kepala bawah kaki atas, kepala bawah kaki atas. Ya Allah, tak tahu apa maksud dia macam tu. Dia kata macam tu. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia nak balik. Tak cakap apa, dia kata tiba-tiba nak balik. Dia cakap, pergi sana, aku nak ambil tongkat aku belakang pintu tu. Diorang pun semua beralih lah. Dia pun keluar daripada badan anak jiran tu. Badan anak jiran ni lah. Malam tu, bila dah keluar tu, malam tu pula mak saya tak boleh tidur. Badan dia jadi kebas-kebas. So ayah saya bawa mak saya ni pergi tidur rumah Pak Hassan. Sampai pagi mak saya tak boleh tidur. Badan dia jadi kebas, menggigil je. Lepas kejadian tu kan, bila ayah saya kerja shift malam je, dia akan hantar kita orang semua pergi balik rumah atuk saya. Sebab bila malam je, mak saya sakit nak beranak bang. Bila malam je sakit nak beranak, mak saya cakap benda tu suruh teran. Tapi mak saya nampak tau. Mak saya nampak benda tu. Dia kata benda tu tak rupa orang, tapi rupa tangan sekerat. Tangan tu pula muncul daripada dinding tempat mak saya tidur. Mak saya tidur, dia nampak tangan sekerat. Dia cakap apa? Teran. Lagi, nak keluar dah. Lagi. Push. Mak saya jadi sebab itulah ayah saya hantar kita orang semua balik ke rumah atuk saya dekat Kampung Seri Indah. So itu part pertama kat rumah tu. Part kedua pula. Okay, ni masuk part 2 dulu. Aduh, meremang bang. Tadi masa saya ambil cerita ni kat mak saya, sebab sebelum ni saya dah dengar cerita kan, cuma saya nak ambil cerita ni balik untuk saya ingat balik lah. Mak saya pun dia meremang balik bila dia cerita tadi. Ya, kau cerita dengan aku sekali mengemang dia. Okay bang, ni part nombor 2 bang. Okay, part nombor 2. Ada satu malam ni, masa tu ayah saya kerja shift siang. Kejadian dekat The Mines lagi lah. Jadi malam tu dia adalah rumah. Kita orang semua tidur dalam kelambu. Malam tu tak tahu pukul berapa mak saya terjaga, dia ternampak bang, ada 3 ekor pocong dekat penjuru kelambu. Mak saya cakap ni pocong 3 beranak. Sebab mak saya cakap
ada 2 ekor tu kecil, seekor besar. Dia goyang-goyangkan kelambu. Dia tarik kelambu tu. Allahu Akbar. Mak saya dah nampak macam tu. Dia jadi terkaku tau. Tak lama kemudian 3 ekor pocong tu berhilang. Dia kata, mak saya cakap, bentuk pocong tu macam punching bag yang tumbuk kan, yang kecil tu. Dia kata dua ekor yang kecil tu macam punching bag, yang besar tu macam pocong betul lah, macam punching bag. Dia goyang, dia tarik kelambu tu. Mak saya jadi terkaku. Bila 3 ekor tu dah hilang, mak saya pun tidur lah, sambung malam tidur balik. Besok pagi dia cerita dekat ayah saya pasal kejadian malam tadi tu. So bila ayah saya cuma dengar je lah, sebab dia pun tak sedar apa-apa malam tu. Jadi itulah part nombor 2 cerita ni. Jom kita gerak dengan cerita yang ketiga. Masa petang hari kejadian tu, masa hari nak jadi benda ni lah, ayah saya ni kerja shift siang. Saya masa tu tak ada, saya dekat rumah atuk. Yang ada adik saya nombor 2 kat rumah tu. Nombor 3 mak makcik saya. Ada makcik saya bela. So nombor 4 mengandung, mak saya mengandung masa tu kan. Okay, adik saya nombor 2 ni dia tidur dalam boyan. Mak saya hari tu ada masak lebih lah nak bagi jiran-jiran sebelah. Sebelum maghrib tu dia pergilah hantar masakan tu lah daripada jiran-jiran. Lepas dah hantar tu, dia balik rumah. Rumah saya ni jenis tingkap yang jaring-jaring tu, jaring-jaring petak. So masa mak saya dekat luar tu, dia nampak ada perempuan yang sama dalam mimpi sebelum ni. Dia yang cakap jangan kotorkan belakang rumah ni kan, dia kata. Yes. Mak saya nampak perempuan tu, dia tengah enjut adik saya dalam buayan tu. Bila mak saya masuk dalam rumah, mak saya cakap kat dia, terima kasihlah sebab tolong jagakan anak saya. Lepas tu bila dia tengok mak saya, dia pun mak saya tak ada apa-apa lah, sebab tak ada apa, mungkin orang bunyian belakang tu kot. Itulah kisah ketiga daripada mak saya tu. Oh, jadi mana dia nampak orang tu dalam mimpi, dia tengah menjagakan yang dengan adik tu lah, dia menjagalah. Sebab orang yang dalam mimpi tu dia muncul dekat alam nyata lah masa dia balik tu. Dia balik daripada hantar makanan tu kan. Ni bukan mimpi. Dia mimpi yang orang yang dalam mimpi tu ada dalam nyata ni. Dia tengah tunjuk adik saya. Dia balik rumah, dia tinggal kejap, tengok ada orang jut. Rupanya perempuan yang dia mimpi tu. Jadi maknanya perempuan yang dimimpi tu dengan orang yang nyata tu memang ada lah, memang wujud lah. Yang mimpi tu dia ada dalam tu. Dia jumpa. I see. Dia tengah anjuk adik saya. Lain macam kau ni kan. Mak saya lain macam, saya ni lain macam. Kau nak kisah, tak kira lah kau punya mak ni lain macam ke kau ke lain macam. Tapi cerita dia orang kata dia punya adrenaline rush tu lain macam sikit lah. Bagi aku punya jantung ni senaman jantung orang kata malam-malam ni kan. Itulah bang, Allah Rabbi. Tapi aku rasa yang senaman jantung yang paling teruk untuk kau tadi lah kan. Tiba-tiba semua terpadam kan. Ya bang, kejut saya. Saya ni kalau pasal laptop, mana bateri saya tak pakai kalau kat rumah. Ya, saya pakai elektrik terus elektrik terus. Macam mana tu padam, pelik saya. Ya Allahu Akbar, kena kabut jadi. Kan, tak apa. Orang kata biasalah bila kita buat konten-konten macam ni, kita ada dugaan-dugaan kita yang tersendiri kan. Itu ada. Yalah, betul-betul. Tak pernah lagi benda ni. Jom kita continue dengan cerita yang ke berapa ni Keempat Keempat. Keempat. Okey, jom kita dengarkan cerita yang keempat. Kisah keempat ni pula, bila mak saya dah melahirkan adik saya yang nombor 4 tu. Masa adik saya cecah umur setahun, kaki dia naik kudis. Naik kudis ni jenis kudis buta je bang. Saya pun masa tu dah besar, saya dah faham kan. Kesian adik saya, sampai ke peha kudis dia. Macam-macam ubat lah dah letak. Dengan apa mak saya buat itu hari, yang saya ingat lah, dia buat dengan ubat gegat lah, macam-macam lah yang saya nampak mak saya masak hari-hari kan. Tak mau hilang. Bila dah jumpa doktor pun tak mau hilang, mak saya bawa lah jumpa perubatan tradisional.
Yang perubatan tradisional tu, perawat tu cakap dah besar nanti benda tu akan hilang sendiri. Mak saya pun ceritalah kejadian yang ayah saya ambil kayu masa mancing tu. Oh, dia cakap lepas nombor 4 ni, kalau mak saya melahirkan anak, umur anak setahun akan naik kudis. Benda tu tak musnahkan. Dia bagi penyakit, tapi semua tu dengan izin Allah lah bang. Betul tak? Betul. Dia punya penyakit kan. Memang betul bang. Saya ingat lagi, adik saya nombor 4 tu, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Saya ada 7 orang adik-adik, semua berkudis. Kesian saya tengok mak saya menjaga. Memang lain-lain semua berkudis sampai atas. Tapi dia hilang sendiri tau bila dah besar. Bila dia hilang sendiri bila tiba waktunya. Yang bestnya kan, adik saya yang last bang, best. Masa tu saya dah sekolah menengah, dia kecil lagi. Itu seronok main masa dia kecil kan. Masa tu kita orang dah pindah dekat KL ni. Saya duduk KL lah. Masa umur dia 9 bulan. Yang peliknya, siang dia diam je. 9 bulan mah, siang dia diam je. Bila malam dia boleh bercakap. Dia celoteh bercakap bila malam. Dan umur 9 bulan ni. Dia akan celoteh cakap bila malam. Dan dia akan tidur waktu siang je. Malam akan menjaga. Sebab bila mak tanya saya kenapa, sebab dia cakap ada nenek dengan cucu dia datang main dengan adik saya. Malam-malam adik saya memang tak tidur. Jenuh lah mak saya berjaga malam tu kan. Adik saya ni siap sediakan roti sekeping, letak dalam pinggan. Dia kata nak bagi nenek tu. Saya memang nampak kejadian tu. Dia ambil petang tu, dia dah siap-siap. Adik aku nak buat apa ni? Saya tengok je dia buat apa. Dia dah siap-siap dah petang tu. Dekat-dekat maghrib tu dia dah bangun tidur semua. Saya biar je lah tengok dia. Siap adik saya bercakap, kawan dia tu yang budak kecil tu, cucu dia, nama cucu dia tu Ambak. Saya ingat lagi sampai sekarang, Ambak nama budak tu. Tapi bila umur adik saya dah setahun, nasib baik masa 9 bulan tu, nak setahun tu dekat lah. Masa tu mak saya tak cukup tidur lah kan. Bila dah setahun, dah start lah keluar kudis tu. Betul tak bang? Dah start keluar kudis. Dah start keluar kudis tu, baru nenek dengan cucu dia tu tak datang dah. Dia cakap cucu dia dah tak nak kawan dengan adik saya lagi. Sebab dia kata adik saya kotor, ada kudis katanya. Lepas nenek dengan cucu dia dah tak ada tu, barulah adik saya ni boleh tidur siang bang. Gila siot kan. Maknanya kalau malam tu memang dia tak tidur. Berjaga je lah malam sampai pukul 3-4 pagi. Betul bang, memang tak tidur. Kadang-kadang saya tengok dia pegang sabun tu. Saya tengok sabun kucing, tikus makan ke kau makan dia. Sabun tu semua kopak-kopak tu. Allahu Akbar. Saya masih kadang-kadang saya terjaga kan. Saya tengok dia main-main bang. Saya tengok mak saya kan. Mak saya duduk atas kursi, tengok dia. Dia main-main je. Lepas tu saya tidur lah, besok nak sekolah. Saya nampak dia masa dia kecil lagi. Gila seram tu kalau macam tu kan. Yang paling seram bagi aku tu, dia siap sediakan satu roti tu untuk orang tu. Betul. Roti tu kadang-kadang seminggu 3 kali. Kita tengok kalau ada roti dia sediakan. Kebetulan masa tu opah saya buka kedai lah tu, senang dapat roti. Sebelah rumah kan. Supply roti orang kata tak ada masalah orang kata kan. Rumah sebelah opah. Senang. So itulah kisah yang mak saya kongsikan pada saya bang. Ada mak saya cerita tadi, masa mak saya melahirkan, dia senang tau. Dia macam tak ada sakit-sakit je lah. Dia tak ada sakit-sakit nak beranak. Dia kata masa lahirkan saya. Dia cerita tadi, masa lahirkan saya memang tak rasa sakit pun, cuma nak melahirkan je. Apa yang bapak saya buat masa tu, dia kata bapak saya sedia masa saya melahirkan lah. Saya lahir kat Kedah, rumah 2 tingkat dan rumah yang kat kampung lah. Bapak saya cakap sebelum lahir tu, ayah saya pergi cari nenas punya pokok apa yang atas tu, yang bunyi-bunyi tu. Dia sediakan kat bawah rumah. Dia letak banyak-banyak kat situ. Dia takut penanggal datang makan. Tahun 82 masa tu. Takut penanggal makan, okey lah. Penanggal ambil isap darah lah. Lepas tu dia ada buat lagi tau. Atuk saya cakap, atuk saya suruh, dia kata, ni atuk suruh buat apa tau, lilin 3 batang disusun depan, beras dekat belakang lilin tu, dengan kain 7 warna. Kain 7 warna tu dia cakap merah dengan hitam yang lebih. Yang lebih warna hitam dengan merah yang lebih. Yang lain tu campur-campur. Jadi janji 7 warna dia kata letak situ. Ayah saya bakar lilin nombor 1, dia kata.
lilin nombor 1 ni padam, dia terus ternyala lilin nombor 2. Lilin nombor 2 padam, terus menyala nombor 3. Dia padam sendiri, dia pasang sendiri tau bang. Ayah saya cuma pasang nombor 1 je. Ayah saya cakap tadi. Tadi saya dengar tadi cerita tu. Ayah saya tengok depan mata dia. Bila daripada nombor 1 tu padam, masuk ke nombor 2 menyala, nombor 2 padam, masuk nombor 3 menyala, nombor 3 tu padam, saya keluar, dia kata. Terus keluar. Mak saya cakap masa saya keluar tak rasa apa-apa. Oi, pelik ke? Dia tak rasa sakit apa pun. Sampai nurse cakap kena bawa hospital. Mak saya cakap, apa nak pergi hospital? Tak rasa apa-apa. Dia suruh jahit kat sana hospital. So jadi mak saya pergi ke hospital. Ya bang, saya ni macam, saya baru tahu kan, keturunan saya ni baru tahu. Tadi mak cerita. Maknanya cerita yang kau cerita dekat segmen ni kau pun baru tahu lah ni. Ya bang, saya baru tahu. Tadi mak saya buka semua cerita yang saya ni keturunan Raden daripada Sumatera. Lari, ingat tak yang dulu krisis Raja-Raja Melayu tu kena bunuh dekat Sumatera? Ingat tak? Keturunan Raden pun lari. Sampai dekat sini yang oyang saya tukar nama Nordin. Isteri ada kat sana, dia kata. Dekat Tanah Melayu, dia duduk dekat, saya tak ingat tadi, kat Perak juga, dia tukar nama Nordin. Tapi orang kaya lah, ada biji timah. Bila biji timah tak ada, jadi miskin lah. Patutlah masa saya ada jumpa gambar opah saya tau, masa muda-muda, semua ini jenis-jenis orang kaya ni. Sebab mana orang miskin mampu ada gambar-gambar macam ni, pakai dengan kain batik semua, kain baju semua, adik-adik beradik ramai-ramai. Cakap ini kalau bangsawan ni punya betul Radin kan. Ini orang kata golongan have lah orang kata Ayolah, dulu lah bang saya. Itu pun sebab komunis, haram jadah punya komunis ni. Dia pergi bunuh kan. Orang lain Malaysia kan. Aduh, dulu dah. Tapi seronok bang kau punya cerita malam ni kan. Daripada episod 1, episod 2, episod 1 pula, part 1, part 2 sampailah part 4 ni kan. Dia tahan lah semua dengan, orang kata, dengan ada tambahan pula dengan adegan yang kata mencemaskan tadi. Tiba-tiba laptop terpadam pula kan. Yelah, sebab selama ni pun kau rekod petang kan. Saya rekod petang, kadang-kadang pagi macam tu lah. Tak pernah rekod malam. Ni first time rekod malam. Sebab kerja malam, itu pun kalau kerja malam pun rekod dekat tempat kerja lah. Tapi hari ni cuti, so basically kena rekod malam lah. Yap, betul. Bila kau rekod malam mendapat pula. Itulah. Mendapat pula. Pening kepala. Okey bang, yalah, terima kasih sebab sudi berkongsikan cerita dengan The Segment untuk malam ni. Aku rasa cerita-cerita kau ni memang orang kata terbaik lah bagi aku. Sebab kan orang kata dia punya cemas tu lain macam sikit kan. Jadi macam aku dekat sini cuba untuk jadi chill lah, cuba untuk relax kan, cuba untuk jadi tenang kan. Sebab aku pun dekat bawah ni pun seorang-seorang kan. Jadi aku cuba untuk menenangkan keadaan apa semua. Aku tenangkan diri aku sendiri, fikir-fikir benda-benda positif kan. Lepas tu dengan aku punya lighting set aku ni duk goyang kiri kanan, aku tak tahu kenapa kan, aku buat bodoh lah kan. Angin tu angin kot kan, tak tahulah, wallahualam kan. Okey bro, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, kau ada pesanan apa-apa tak untuk penonton-penonton The Segment dan juga peminat-peminat Syarul Chapters yang tengah menonton sekarang ni? Silakan. Ya, insyaAllah ada. Kepada family The Segment, saya nak pesan lah, jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Ingat, kita khalifah di bumi ni, istiqomah dengan amalan yang ada, amalan yang kita buat. Buat baik sesama manusia, teguhkan iman. Kita dah tak lama, dan teruskan menyokong perjuangan The Segment. Alright, itu dia. Lain macam. Bang, kasih belanja sikit satu ayat tu apa? Rabak seram tu, kasih belanja sikit. 3, 2, 1. Rabak seram. Itu dia, rabak seram. Kau nak suruh aku buat, memang aku tak kerti lah. Guys, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dekat kita orang, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Dan aku rasa cara yang paling senang untuk korang share korang punya kisah seram, korang join the Discord channel. Aku tinggalkan link Discord channel dekat description. Korang boleh klik and terus join. The Segment family. Abang Syarul pun dekat dalam tu juga.
And maybe kalau korang nak berkongsi-kongsi cerita dengan Abang Syarul ke apa pun boleh, tak ada masalah. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Okay, Assalamualaikum. Aduh bang, macam-macam tadi ya bang. Aduh, Serius bang, kita saya tutup, serius. Aduh. Komputer kau tertutup? Tutup. Jangan saya nak kan. Astaghfirullahalazim. Aduh. Aduh. Turn on ni, turn off. Saya tak tahu bang, saya tak tahu sebut off. Astaghfirullahalazim. Sekejap bang, saya buka balik. Saya akan cerita balik daripada. Aduh, hai. Aduh. Macam mana boleh off ni? Bang. Elektrik bang. Bang, saya connect elektrik bang. Oh, bergemang-gemang saya je lah. Kau ni. La ilaha illallah. Ui, lain macam Wah, ada. Okay. Sini dia. Oh, dia still rakam ni lah.